Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Muka surat 104. Muka surat 104. Bab yang ke-6, tafsir surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada huraian tafsirannya kita telah baca pada beberapa bulan yang lepas. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Huraian dan tafsiran ayat pertama surah Fatihah telah dibahaskan dengan panjang di dalam perbahasan basmalah. Dalam perbahasan basmalah dulu kita dah baca dah tentang adakah basmalah ataupun bismillah ini sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Bagi sebahagian ulama yang kata adakah perlu dijaharkan di dalam sembahyang ataupun disirkan. Maka itu telah kita bentangkan perbahasan tersebut di dalam pengajian ataupun kuliah-kuliah yang lepas. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi ucapan Alhamdulillah ini suatu ucapan yang lahir daripada hati yang ikhlas secara sukarela tanpa paksaan. Kita sebut Alhamdulillah itu sebab apa? Sebab nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita terlalu banyak. Dia lahir daripada hati tanpa paksaan. Ucapan Alhamdulillah itu. Kita puji, segala puji bagi Allah. Selain daripada Allah Ta'ala, semua tidak layak menerima sebarang pujian. Walaupun makhluk-makhluk yang lain yang disembah oleh orang-orang yang bukan Islam, dia disembah, dipatuhi, yakni berhala-berhala mereka disembah, diabdikan diri kepadanya, semuanya tidak layak menerima sebarang pujian. Sebab mereka tidak layak, tidak mampu pun, tidak berkuasa menjadikan manusia bahkan seluruh alam ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadikan alam. Sebab itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji. Maknanya segala puji-pujian itu yang lahir sama ada daripada manusia ataupun seluruh manusia, makhluk-makhluk yang lain, semua khusus kepada Allah. Itu yang pertamanya tentang pujian. Yang keduanya Rabb, perkataan Rabb. Apakah ini maksudkan dengan Rabb di sini? Iaitu Tuhan yang mengurus, mentadbir, mengatur, mendidik dan juga mengasuh. Bila kita baca perkataan Rabb di dalam Al-Quran, maka sebahagian ulama membahagikan tauhid itu terbahagi kepada 3 bahagi. Pertamanya dipanggil apa dia? Tauhid rububiyah. Rububiyah ini daripada perkataan Rabb lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bersifat Rabb kepada sekalian alam, iaitu Tuhan yang mengurus, mengatur, mengurniakan rezeki kepada manusia, menurunkan hujan. Jadi Tuhan yang bersifat dengan Rabb ini diyakini, dipercayai oleh semua orang kafir. Sebahagian ulama membahagikan 3 tauhid kan, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifah. Maknanya Allah Ta'ala itu nama-nama dia juga adalah merupakan sifat Allah. Nama-nama Allah itu, Asma'ul Husna yang 99 yang kita baca itu, dia juga adalah merupakan sifat bagi Allah Ta'ala. Ar-Rahman, nama Allah yang Maha Rahman. Tetapi dia juga sifat Rahman. Ar-Rahim, nama Allah. Tetapi dia juga adalah merupakan sifat Ar-Rahim. Al-Qayyum, Qudus dan sebagainya. Jadi kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, maknanya rububiyah ini, seseorang yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja dia menjadikan alam, bahkan dia mengurus alam ini. Jadi tauhid ini semua orang ada.
Ada kepada orang Islam yang beriman kepada Allah, dan ada kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Hatta orang kafir sekalipun, dia ada tauhid rububiyah. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, sekiranya kamu tanya penduduk-penduduk Mekah ini, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka semua akan menjawab, Allah. Walaupun mereka tak sembah Allah. Apa yang mereka sembah? Iaitu Tuhan-Tuhan mereka lah. Berhala, tokong dan sebagainya. Itulah Tuhan mereka. Itu di sudut uluhiyah. Jadi di sudut rububiyahnya mereka meyakini Tuhan yang menjadikan alam. Ini penjelasan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sendiri tahu bagaimana iktikad pegangan yang ada di dalam hati manusia. Maknanya di sudut orang kafir ni, rububiyah dia yakin. Ada iktikad dia, kepercayaan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang tak ada kepada orang yang bukan Islam ini tauhid uluhiyah. Tauhid dengan menganggap tidak ada Tuhan yang lain yang hanya layak disembah melainkan Allah. Yang tu tak ada. Sebab tu dia boleh sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Sebab uluhiyah dia tak ada. Dia boleh sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Maknanya di sudut iktikad kepercayaan hati dia, Allah Ta'ala dia tak percaya di sudut pengabdian diri kepada Allah. Dia rasa ada Tuhan yang lain daripada Allah. Sedangkan di dalam huraian kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hanya layak disembah melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu ulama mentafsirkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada mana-mana Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dia kata ma'bud, maknanya Tuhan ini yang disembah bukan Allah Ta'ala sahaja. Yang disembah oleh manusia ini bukan Allah Ta'ala sahaja, bahkan ma'bud, berhala pun disembah, jin, syaitan, jembalang pun disembah. Tetapi yang tu semua tak layak. Tak layak dipanggil Tuhan. Dipanggil ilahul batil. Adapun Allah Ta'ala ni ilahul haq. Ilahul haq. Tuhan yang sebenar. Tetapi bila ditanya mereka, kenapa sembah berhala-berhala tadi? Mereka sendiri menjawab, la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Di sudut hakikatnya juga sebenarnya berhala itu sendiri pun dia tak sembah. Berhala itu sekadar perantaraan sahaja. Sekadar perantaraan untuk membawa segala ibadat, segala amalan mereka, segala pahala mereka. Mereka juga yakin wujudnya pahala dan dosa, yakni orang yang bukan Islam. Bawa kebajikan mereka kepada Allah. Jadi sebahagian ulama membahagikan tauhid itu kepada tiga. Sebahagian yang lain tak boleh terima ada tauhidnya, uluhiyah, rububiyah. Dia kata orang kafir ni semua tak percaya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tauhid, sebahagian ulama dia tak terima tauhid ada pembahagian tiga. Dia kata semua orang yang bukan Islam ni tak percaya langsung kepada Allah. Dia bawa mari bukti tentang apa dia? Tentang Firaun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha agung. Maka di sudut tauhid rububiyah pun dia tak percaya, apatah lagi uluhiyah, kata dia. Kata bagi ulama yang tak setuju ni tadi. Dan mereka bawa mari dalil apa dia? Tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang boleh menghidupkan dan juga mematikan. Namrud kata aku pun samalah. Dipanggil dua orang pemuda, seorang lagi dipancung dia bunuh, aku mematikan. Yang seorang lagi dibiarkan hidup, aku membiarkan dia hidup. Maka aku Tuhan. Jadi golongan yang tak setuju di pembahagian rububiyah uluhiyah ni, bila Firaun duk mengaku bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan di sudut rububiyah.
Bahkan di dalam Al-Quran juga menceritakan saluran air yang berlalu di Mesir itu adalah buatan dia, ciptaan dia. Kenapa tak anggap aku sebagai Tuhan? Namrud pula boleh menghidupkan dan mematikan orang. Akulah Tuhan. Maka di sudut rububiyah dia tak percaya, apatah lagi di sudut uluhiyah. Jawab bagi pihak yang mengatakan tauhid itu ada 3, sebenarnya ada individu yang tertentu. Orang yang menganggap diri dia Tuhan sahaja, yang tak mengiktiraf Allah Ta'ala ada di sudut rububiyahnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta, menjadikan alam, bagi rezeki, turunkan hujan. Yang tu bagi individu yang tertentu seperti Firaun dan juga Namrud. Ada pun di sudut umum manusia. Umum manusia ini, sama ada dia orang Islam ataupun dia orang yang bukan Islam, dia boleh terima di sudut rububiyah Allah. Tuan-tuan pergilah tanya orang yang bukan Islam, orang Cina ke, orang India ke, dia akan mengatakan Tuhan yang juga menurunkan hujan, yang memberi rezeki kepada manusia, menghidupkan, mematikan. Ini kerja Tuhan Allah, dia kata. Ini sebagai bukti mereka iktiraf di sudut rububiyah Allah. Cuma mereka tak sembah. Maknanya rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mereka terima, tetapi uluhiyah itu mereka tak terima. Apa makna uluhiyah? Meyakini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja layak disembah. Yang lain tak layak. Sebab syirik itu boleh berlaku kepada rububiyah dan juga uluhiyah Allah. Sebab tu dia kata di sini, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Allah, pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya Tuhan ini adakah Allah Ta'ala ini? Adakah Tuhan untuk orang Islam je? Ataupun Allah Ta'ala ini Tuhan untuk orang Melayu je? Kan ada satu ketika dulu berlaku perbahasan yang hangat tentang orang kafir boleh ataupun tidak sebut perkataan Allah. Sebut nama Allah Ta'ala boleh tak boleh? Sebahagian daripada orang Islam kita marah orang kafir sebut perkataan Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala ni Tuhan dia je, bukan Tuhan kepada orang-orang lain. Allah Ta'ala ni Tuhan dia je, bukan Tuhan untuk manusia yang lain. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri kata, Allah Ta'ala sendiri yang sebut bahawa dia ini Tuhan kepada alam. Bukan Tuhan untuk orang Melayu, bukan Tuhan untuk orang Islam sahaja. Tuhan kepada alam, bukan Tuhan kepada orang Cina sahaja, orang India sahaja, Iban, orang asli, bukan. Tetapi Tuhan kepada alam. Alam ini apa dia? Masyiwallah. Selain daripada Allah dipanggil alam, yakni makhluk. Jadi Allah Ta'ala ni Tuhan untuk semua. Walaupun kita cinta Allah, kita sayang Allah, kita takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi kita kena ingat dalam waktu yang sama Allah Ta'ala hak kita sembah, yang kita sanjung, yang kita puji itu adalah Tuhan kepada alam. Adalah Tuhan kepada alam. Adalah Tuhan kepada alam. Jadi kita sayang kepada Allah Ta'ala pun kita kena tarik juga orang lain, pujuk juga manusia-manusia yang lain yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya mereka juga mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Kadang-kadang orang menjauhkan diri ni daripada agama dengan sebab sikap kita sendiri. Orang lain tak boleh sebut nama Allah Ta'ala, aku saja boleh sebut. Orang lain tak boleh baca Quran, orang Islam saja. Orang Islam saja boleh baca Quran. Jadi bila orang kafir nak masuk Islam? Bila dia nak pegang Quran, kita tak bagi. Sedangkan maklumat-maklumat tentang hidayah, petunjuk, kesyumulan agama Islam disebut di dalam Al-Quran. Cuma kalau dia baca di atas tujuan penghinaan, dia nak permainkan, yang tu kita kena larang. Tujuan-tujuan maksud manusia ini, dia adalah melibatkan perasaan hati. Toh dia nak persendakan agama Islam, dia baca Quran ni. Itu kerja dia dengan Allah. Sebab Nabi SAW pun ketika dia menjadi khalifah, dia menulis surat kepada raja-raja di luar daripada Madinah ini, dimulakan dengan bismillah. Adakah tidak bismillah ini sebahagian daripada ayat Al-Quran?
Lepas tu dia tulis lagi ayat di dalam surah Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiril ayat. Maka dia menulis dengan mengemukakan beberapa ayat Quran. Sudah tentu bila surat dia sampai kepada raja-raja luar daripada Madinah ni, dia orang baca tak baca ayat tu? Pertamanya baca tak baca? Mestilah dia baca surat Rasulullah dari seorang pemimpin kepada seorang pemimpin. Jadi kalau kata salah orang yang bukan Islam baca ayat Quran, Rasulullah tak tulis ayat Quran lah. Kalau kata salah, tindakan Rasulullah tu salah. Cuma yang menjadi perbahasan sama ada niat dia itu ikhlas ataupun tidak, yang tu bukan urusan kita. Tuan-tuan dia baca Quran untuk mempermainkan Al-Quran. Itu kerja dia dengan Allah lah. Dia terimalah balasan di akhirat nanti kalau dia nak mempermainkan Al-Quran. Yang kedua, dibaca Quran itu adakah dia di dalam keadaan suci? Orang kafir ni tadi, dia berwuduk tak berwuduk? Yang surat Rasulullah hantar kepada raja-raja luar ni tadi, dia ambil sembahyang dulu tak baca? Yang kedua. Yang ketiga, berlaku tak kemungkinan ketika dia baca itu hadas besar? Berlaku tak kemungkinan macam tu? Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, bila kita belajar fiqh ni dia kena luas. Fiqh yang sebenarnya Quran, hadis. Hak tu yang paling besar. Sebelum kemunculan imam empat kan, imam agung yang empat ini seperti imam kita Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi, yang disebut ataupun digelar sebagai ulama-ulama fiqh. Ini hak besar lah, banyak lagi ulama-ulama fiqh yang lain. Jadi wujud tak hukum fiqh itu di zaman Rasulullah? Hukum fiqh ni ada tak zaman Rasulullah? Tak ada kot. Sebab Imam Syafi'i tak lahir lagi. Imam Hambali, Maliki tak lahir, tak ada hukum fiqh ni. Dia mau semayang lagu mana pun kita tak tahu. Sebab Imam Syafi'i pun tak ada lagi, dia tak beristihad lagi hukum fiqh berdasarkan pada mazhab Syafi'i. Imam-imam lain pun sama. Ada tak hukum fiqh di zaman Nabi? Sebab dibahaskan oleh ulama-ulama fiqh tentang khilafiyah lah. Menyentuh Al-Quran ni kena ada ismayang ataupun tidak. Orang berhadas besar boleh baca Quran ataupun tidak. Itu dibahaskan oleh ulama-ulama fiqh kan. Jadi sebelum wujudnya imam yang empat ini, adakah tidak wujud hukum fiqh di zaman Nabi dan juga di zaman para sahabat? Jawapannya apa dia? Jawapannya hukum fiqh tu dah ada. Ambil daripada mana hukum fiqh. Sedangkan imam mazhab tak lahir lagi, iaitu fiqh berdasarkan kepada Al-Quran. Fiqh berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Cuma kewujudan ataupun kelahiran imam yang empat ini mereka beristihad. Kadang-kadang ada hadis itu mereka jumpa, hadis yang berkaitan dengan fiqh. Kadang-kadang tak jumpa hadis, tetapi masalah itu berlaku di zaman mereka. Mereka pun ambillah asas-asas, kadang-kadang daripada isyarat Al-Quran, kadang-kadang isyarat daripada hadis. Hadis secara soreh, secara sahih dan soreh tidak jumpa, tapi ambil secara isyarat. Contohnya apa dia? La taqrabus solata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri semayang dalam keadaan kamu mabuk. Jadi ulama kata semayang saja ke tak boleh, ataupun tempat-tempat semayang. Tempat-tempat semayang termasuklah masjid. Wala junuban illa abiri sabilin. Dan juga tidak orang yang berjunub, melainkan sekadar lalu sahaja. Jadi ini isyarat. Suatu isyarat dalil dari Al-Quran yang diambil oleh ulama, di antaranya mazhab Syafi'i, orang yang berjunub, berhadas besar dan juga haid nifas tak boleh duduk dalam masjid. Itu isyarat dipanggil. Adapun dalil yang terang, orang yang berhadas besar tak boleh duduk dalam masjid, tidak ada. Tidak ada. Kalau ada pun adalah merupakan hadis-hadis yang dhaif. Bila kita sebut dhaif ni, orang terkejut. Kamu pula pandai-pandai mendhaifkan hadis Nabi, dia kata. Bila kita cerita tak ada dalil, kalau ada pun hadis yang dhaif. Oh, dia pandai-pandai pula mendhaifkan hadis. Jadi hadis-hadis
yang berkaitan dengan hadas bersuduk dalam masjid ini tidak ada, melainkan dhaif, disebut sendiri oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Disebut sendiri oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Dan ulama-ulama yang lain lah. Saya sebut Imam Nawawi ini sebab majoriti rakyat Malaysia ini dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Okey. Saya nak buat kesimpulan di sini, maknanya sebahagian ulama membahagikan tauhid itu terbahagi kepada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifah. Sebahagian ulama tu dia tak bagi begitu. Cuma bagaimana cara orang nak kenal Allah Ta'ala, kalau kita tengok tadi, kita belajar tadi melalui Al-Quran. Dengan qul huwallah pun orang boleh kenal Allah. Jadi golongan yang kedua ni, mereka nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui dengan cara mempelajari sifat 20. Di dalam waktu yang sama kita kena ingat sifat Allah Ta'ala bukan 20 sahaja. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Jadi tak kira lah dia nak ambil jalan mana. Kalau dia boleh, senang bagi dia, mudah bagi dia kenal Allah Ta'ala melalui Quran hadis ni, dia belajarlah melalui Quran dan hadis. Golongan yang kedua pula dia kata senang bagi dia nak kenal Allah Ta'ala ni dengan cara mempelajari sifat 20. Silakan. Kerana yang paling penting kita kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal yang ada di dalam agama ini, kewajipan kita kenal Allah. Tak kira lah dia nak kenal melalui apa. Tak bolehlah mana-mana golongan paksa nak kenal Allah Ta'ala mesti jalan yang aku tunjuk. Oh, kalau lagu tu letih Nak kenal Tuhan ni mesti melalui jalan kaedah yang dia buat. Jadi sebelum wujudnya kaedah, sebelum kaedah itu dibuat, zaman Nabi orang tak kenal Allah lah. Sebab kaedah tu tak ada lagi. Jadi zaman Rasulullah ni orang kenal Allah Ta'ala ke tak kenal Allah Ta'ala? Sebab kaedah-kaedah tu tak ada lagi. Sebab 20 pun tak ada lagi. Kelahiran Imam Abu Hasan Asy'ari pun 200 tahun lebih. Maknanya hak 200 tahun sebelum tu orang tak kenal Allah. Adakah begitu? Jawapannya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, antara Nabi dan para sahabat ini nak dibandingkan dengan kita semua, siapa yang paling kenal Allah? Sebab sehari dua ni orang duk main lagi isu wajib belajar sifat 20. Saya kata harus, bolehlah belajar kan. Dia satu ilmu. Kalau kata wajib, tak belajar berdosa. Maka zaman dulu semua orang berdosa. Kalau kata tak sah akidah dengan sebab tak belajar sifat 20, orang dulu semua kafir. Tak ada seorang Islam sebelum kelahiran Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, semua kafir sebab tak kenal Allah. Sebab tu kita jangan jadi syadid sangat. Jangan jadi keras sangat berpegang dengan sesuatu aliran. Dan saya tidaklah mengatakan salah. Tetapi nak pegang mana-mana aliran jangan keras sangat. Sebab kadang-kadang aliran ataupun kaedah itu dibuat oleh manusia. Bila manusia buat, kita boleh petikai. Sebab bukan dia datang daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Jadi itu pulang kepada anda semua. Asalkan kenal Allah Ta'ala. Dia nak belajar cara macam mana, laluan macam mana, kaedah macam mana. Okey. Pengajaran pertama, kalimah Alhamdulillah adalah merupakan kalimah yang paling disukai, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kalimah-kalimah ini. Kalimah yang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalimah tasbih, kalimah zikir. Tadi sebahagian daripadanya Asmaul Husna yang 99 itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah-indah. Maka apabila kamu doakan, disertakan nama yang indah itu, nama yang cantik, yang elok itu di dalam doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memakbulkan doa. Tetapi di dalam banyak zikir, banyak tasbih, banyak kalimah pujian, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling suka Alhamdulillah. Sebab segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia paling disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Umar radhiyallahu anhu qad alimna subhanallah wa la ilaha illallah famal hamdulillah faqala aliyun kalimatun ahabbaha Allah ta'ala li nafsihi wa radiha li nafsihi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, berkata Umar radhiyallahu an, sesungguhnya kami telah mengetahui kelebihan subhanallah dan la ilaha illallah. Maka
apabila dia, apakah kelebihan alhamdulillah? Ali menjawab, kalimah yang paling disukai oleh Allah untuk dirinya dan kalimah yang diredai Allah untuk dirinya. Kalimah la ilaha illallah, subhanallah, maka sahabat tahu kelebihannya. Apa kelebihan subhanallah? Dalam hadis-hadis yang tuan-tuan selalu dengar kan? Apa kelebihan subhanallah? Sahabat banyak tahu. Kan hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari itu, dua kalimah yang Nabi katakan, khafifatani fil lisan, maka ringan sangat untuk disebut. Tetapi saqilata fil mizan, senang nak disebut tetapi berat di sudut timbangan di akhirat nanti. Sebab di akhirat nanti amalan kita semua akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Wal waznu yawma izinil haq faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu benar. Siapa-siapa yang berat timbangannya, yakni pahala dia di akhirat nanti, dia berada di dalam kejayaan, yakni di dalam syurga. Apa kelebihan subhanallah ini? Mudah disebut di sudut lisan, berat di sudut timbangan, wa habibatani ila rahman. Dan kalimah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi sahabat tahulah tentang kelebihan subhanallah. La ilaha illallah pula apa kelebihannya? Di antara kelebihan yang besar, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang yang siapa yang sebut la ilaha illallah, bukan sebut sajalah, disertakan dengan i'tiqad dan dia mengamalkan tuntutan la ilaha illallah. Dia mengamalkan tuntutan la ilaha illallah. Apa makna tuntutan la ilaha illallah? Maknanya segala perbuatan, tindakan, perkataan, perbuatan harian kita mesti tunduk kepada la ilaha illallah. Kita duk mari sembahyang subuh secara berjemaah ni pun kerana tuntutan la ilaha illallah. Kalau tidak tak mari. Senang ke nak mari? Musim panas pula. Malam tadi tidur pun tak boleh nak. Sebab malam kibas sana kibas sini, kadang-kadang kipas tak kuat pasal aircon pula rosak, tidur tak boleh nak. Lepas tu nak kena bangun sembahyang subuh, lepas tu nak mari sembahyang sini pula. Sembahyang di rumah boleh, nak kena datang ke pula ke masjid, dengar kuliah lagi mengantuk-mengantuk ni. Sebab apa buat macam tu? Kerana tuntutan la ilaha illallah. Kalau tidak tak buat. Kita duk buat semua ni amalan-amalan, ibadat-ibadat, kerja-kerja agama ni di atas tuntutan la ilaha illallah. Banyak kelebihan la ilaha illallah. Siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga bila dia laksanakan tuntutan la ilaha illallah. Di akhirat nanti kelebihan la ilaha illallah ini tinggi. Sebab la ilaha illallah ini melambangkan keimanan, keyakinan, kepercayaan, pengiktirafan seseorang kepada Allah. Sebab itu orang yang ada la ilaha illallah di dalam hati dia, walaupun iman dia sebesar zarrah, layak masuk syurga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah adalah diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pilih daripada kalangan umatnya yang dah dicampak, dah dihumbankan, dah dimasukkan dalam neraka yang ada sebesar zarah. Saya tunjuk ni besar. Zarah tak besar tu, maknanya sekecil-kecil benda. Dalam hadis mula-mula dikatakan, Rasulullah sebut dalam hadis, Allah Ta'ala tanya, ada tak umat kamu yang iman dia sebesar biji jagung? Selepas itu iman sebesar biji jagung, selepas itu sebesar gandum. Gandum ni kecil pada biji jagung. Akhir sekali sebesar zarah. Yang ada la ilaha illallah di dalam hati. Jangan, bukan, kita tak boleh pandang rendah, pandang ringan kalimah la ilaha illallah. Dengan kalimah la ilaha illallah itu hak duk masuk neraka dah boleh keluar balik. Kerana ada sedikit iman, sekecil iman mana sekalipun, dia telah mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Allah ni dia cukup marah tuan-tuan, tak iktiraf dia. Buat ibadat banyak mana pun tak iktiraf dia marah. Sembahyang, tunggang langgang, tunduk bangkit, buat puasa bulan Ramadan.
haji, tiap-tiap tahun pergi, macam-macam buat ibadat. Ibadat dipersembahkan kepada Allah, tetapi di sana tidak ada pengiktirafan Allah sebagai Tuhan. Sia-sia kerja ibadat. Contohnya orang kafir. Orang kafir jahiliah buat ibadat juga. Buat ibadat haji, buat ibadat umrah. Diwarisi ibadat itu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi makan, bagi minum orang-orang yang datang daripada luar Mekah ini ke Masjidil Haram untuk menunaikan haji dan umrah, bagi minum. Allah Ta'ala tak iktiraf segala amalan kebaikan yang mereka buat. Bagi minum orang pun besar dah pahala. Bagi minum orang ketika buat haji, buat umrah, datang daripada jauh-jauh, lagi besar pahala. Tetapi perbuatan kebaikan mereka tidak diiktiraf oleh Allah. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Allah Ta'ala tanya, adakah kamu memberi minum kepada orang menunaikan haji dan imarah Masjidil Haram itu, kamu menganggap kamu lebih baik daripada orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Duk berasa mereka paling hebat, tetapi dalam waktu yang sama mereka tak sembah Allah, masih duk sembah berhala, sembah tokong. Mereka menganggap mereka lebih baik daripada Nabi dan juga para sahabat. Sahabat pun tak mengimarahkan Masjidil Haram. Nak imarah macam mana? Demo duk halau. Datang tangkap, seksa. Sebahagian mereka dibunuh. Sahabat-sahabat takut nak mari ke masjid. Dia kata, beriman apa, baik apa, kami ni lebih baik. Bukan saja imarah masjid, bagi minum pula orang yang datang menunaikan haji. Tetapi Allah Ta'ala tak menganggap amalan-amalan yang mereka lakukan itu dianggap sebagai suatu amalan yang boleh dikurniakan pahala, suatu kebajikan. Tak boleh, sebab tidak mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Yang termasuk di dalam kalimah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak sekali-kali disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tadi maknanya kita telah baca tentang kelebihan subhanallah dan la ilaha illallah. Jadi apa pula kelebihan? Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Ali kata kalimatun. Alhamdulillah itu adalah merupakan suatu kalimah ahabbaha Allah Ta'ala li nafsihi wa radiha li nafsihi. Kalimah yang paling Allah Ta'ala suka dan dia paling redha. Jadi hadirin sekalian, selain daripada kita berzikir dengan kalimah-kalimah yang lain, jangan tinggalkan berzikir dengan menyebut Alhamdulillah. Bukan sahaja lepas sembahyang 33 kali itu. Berjalan, kita pergi ke mana sahaja, disertakan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Alhamdulillah. Yang kedua, pengajaran yang kedua, sesungguhnya yang bersyukur kepada Allah hendaklah mengucap. Seseorang yang bersyukur kepada Allah hendaklah mengucapkan kalimah Alhamdulillah, kerana ia merupakan kalimah syukur. Alhamdulillah juga adalah kalimah syukur. Qala Ibnu Abbas, Alhamdulillah kalimatus syukri. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala Allah Ta'ala syakarani 'abdi. Ibnu Abbas kata alhamdulillah itu adalah kalimah syukur. Kalimah melahirkan kesyukuran daripada nikmat. Bila dapat nikmat kita sebut apa dia? Alhamdulillah wa syukrulillah. Tetapi kalau dapat musibah kita kena baca apa? Musibah. Bila kita ataupun seseorang ditimpakan musibah oleh Allah, kita nak sebut kalimah apa? Kalau sebut kemalangan ke, kematian ke, kecederaan ke, sebut innalillah kan? Bila orang hantam kita, kamu ni bangang lah, bodoh lah, tolong kan? Alhamdulillah. Itu musibah ke orang kutuk kita tu? Bila orang kutuk kita, suatu musibah ke? Suatu maknanya apa dia? Suatu pengiktirafan, suatu pujian. Itu satu musibah lah, hantam orang hantam kita sebutlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi dah jadi budaya kita, bila orang kutuk kita, alhamdulillah. Sebenarnya terbaliklah. Yang nak sebut alhamdulillah ni bila dapat nikmat, kena hentam bukan dapat nikmat. Itu kena kutuk. Banyak orang nak sebut kan? Alhamdulillah dia kata. Patutnya innalillahi innalillah. Maknanya segala kami ini daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami akan kembali. Jadi dah jadi terbalik. Jadi yang nak kena syukur ni bila kita mendapat sesuatu kebaikan.
sesuatu pujian. Sebab apa bila kena puji, dia tak boleh diam. Kok bila dah kena puji, dia berasa kebaikan tu memang dia ada. Kamu ni hebat, kamu ni cerdik, kamu ni kaya lah, kamu ni pemurah lah, orang puji kan. Bila diam je, senyum dia diam. Maknanya pujian itu melekat dekat hati kita. Sedangkan yang tu tak layak diterima segala pujian. Kebaikan, segala pemurah, rezeki yang Allah Ta'ala bagi, yang menyebabkan orang puji pun kembali kepada Allah. Sebab tu golongan salaf yang terdiri daripada para sahabat, para tabi'in, apatah lagi Rasulullah, bila dipuji ini mereka menangis, sedih. Sebab tak layak terima pujian. Saya tengok dalam YouTube tuan-tuan, Dr. Yusuf Qaradawi, anak-anak murid dia ribu lah seluruh dunia ni, buat satu majlis untuk meraihkan Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi anak murid dia sebelum jemput dia ceramah ni, anak murid dia puji macam-macam lah. Alim hebat, ulama antarabangsa. Dulu dia pegang, sekarang ni dia tak ada jawatan tu dah, pengurusi Persatuan Fiqh seluruh dunia. Anak murid dia ribu seluruh dunia, termasuk di Malaysia ni. Sebahagiannya hak dia jadi mufti, jadi alim majlis fatwa, ulama-ulama, doktor guru ni sebahagiannya anak murid Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau tak pernah belajar dengan dia apa, membaca buku-buku dia. Ribulah anak murid dia di seluruh dunia. Jadi orang Arab ni buat satu majlis meraihkan Yusuf Qaradawi ni. Sebelum jemput dia ceramah, pujilah Yusuf Qaradawi ni dengan berbagai-bagai pujian. Tiba-tiba dah jemput dia, muka dimah dia ceramah tu tuan-tuan tengok, ya Allah, menangis-nangis dia. Tak lepas nak bercakap. Sedangkan orang puji dia alim, memang alim sungguh. Dia warak, memang warak sungguh. Dia hebat sungguh. Dia menangis bila orang puji dia. Kalau kita ni senyum melerik, sampai ke telinga kita senyum kalau orang puji kita. Betul tak? Sama lah dengan saya, orang puji orang kembar, jalan pun lain. Kita duk berasa memang layak menerima pujian. Dr. Yusuf Qaradawi ni menangis-nangis dia. Dia baca balik sejarah ulama-ulama salaf dulu. Bila orang puji, dia kata alhamdulillah wa syukurillah, lalu menangis kerana dia tak boleh terima pujian itu. Sebab rasa memang tak layak. Kita ni duk berasa layak. Tengok tuan-tuan. Sebab itu semua kena kembali kepada Allah. Kalau sikap seorang ulama yang sangat alim, sikap seorang ulama yang sangat zuhud, sangat warak pun begitu pendirian dia, apabila dipuji, kita hak cokia ni, hak koman ni, hak tak ada apa-apa kelebihan ni, tak usah duk perasan tuan-tuan. Ini adalah merupakan juga sebahagian daripada penyakit hati. Sebab kita rasa memang layaklah pujian itu kita terima, sebab kita ada beberapa kelebihan. Jadi menyebabkan salah satu daripada bentuk kerosakan hati kita ataupun penyakit hati. Penyakit hati ni lebih teruk tuan-tuan daripada penyakit gaut, kencing manis, darah tinggi, penyakit usus. Hak ni paling teruk. Penyakit-penyakit yang saya sebut tadi, ada juga ubatnya, farmasi, hospital, doktor pakar, perubatan tradisional. Ada. Hak penyakit hati ni nak kikih ni bukan senang ni. Dah berselaput di dalam hati kita, sifat-sifat mazmumah ni. Dah menebar di dalam hati kita. Macam kuali, tahu kuali? Duk masak punya lama bertahun-tahun, hitam dia punya punggung tu, beli dia putih semua kan. Bawah pun okey, di depan tu pun okey, bawah tu bersih lah. Bila duk masak lama-lama bertahun-tahun, dia jadi karat hitam. Nak kikih pun nak, orang bagi style, nak style tu, dengan berus sembaga pun tak keluar hitam tu. Berus sabut lagi tak keluar. Guna kelorak tak keluar. Hati kita teruk dah tu lagi. Hati kita ni hitamnya, kotornya, berpenyakitnya lebih teruk daripada punggung kuali tu. Hak tu nak kena style dengan mengaji, kena hentam dalam kuliah, kena hentam dalam ceramah. Supaya nak hentam ni, nak bagi berus tenaga, berus sabut tak layan, tak pakai berus sabut nak gosok-gosok punggung kuali ni tak jadi apa. Kena berus tenaga ni yang kena hentam ni. Supaya hati kita bersih bertemu dengan Allah Ta'ala biqalbin salim. Hati yang tenang, sejahtera, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak, tak guna harta banyak mana sekalipun. Anak ramai macam mana sekalipun tak boleh nak bantu kita, nak tolong kita, mempertahankan kita. Tak boleh. Melainkan seseorang yang datang kepada Allah, hati yang tenang, sejahtera, hati yang bersih kepada Allah. Hati yang bersih dengan zikrullah, dengan ibadat kepada Allah Ta'ala, dengan membanyakkan taubat di atas kesalahan-kesalahan dan dosa kita kepada Allah.
Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan ke? Abang belakang tu selalu tanya. Ada soalan? Ada. Wallahu a'lam.